Masa saya dulu 3,500 dah muflis dah. Tahun 80 lebih, 3,500 lebih. Sampai sekarang, umur dah 73 tak beli barang apa pun. Jadi saya nampang anak-anak je lah. Dia semua dah ada rumah lah. Tak kisah lah. Hidup yang berstatus muflis ni, kehidupan seharian amatlah terhad. Sebab segala belanja, segala kehidupan seharian memerlukan status kehidupan yang stable. Mungkin mereka ada berhutang dengan bank, loan dengan alung ke apa kan. Perbelanjaan diri lah. Mungkin diorang dah start buat pinjaman tapi kerja tak konsisten betul tak. Mungkin gaji diorang tak cukup untuk buat pembayaran semua. Dan tambah pula baru ni pandemik. Diorang tak kerja dan ada yang hilang kerja. Sehingga Januari 2023, lebih 260,000 kes muflis direkodkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Perbelanjaan peribadi melebihi pendapatan, tahap ilmu kewangan yang rendah serta jerat hutang antara punca utama kepada masalah kebengkrapan di negara ini. Mengambil maklum tentang cabaran serta stigma kebengkrapan dalam kalangan masyarakat, kerajaan memutuskan untuk memberi sedikit kelonggaran terhadap golongan muflis dalam pembentangan Belanjawan 2023 Jumaat lalu. Keistimewaan serta peluang kedua ini boleh dinikmati khusus buat mereka yang berhutang kurang daripada RM50,000 bermula hari ini. Sementara menunggu pindaan, kes-kes kecil yang hutangnya RM50,000 ke bawah atau kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan dari muflis serta-merta mulai 1 Mac ini. Dengan langkah ini, insya-Allah kita akan lepaskan sekitar 130,000 rakyat daripada status muflis. Bukan itu sahaja, kerajaan juga akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik dalam masa yang singkat. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, pernah menyatakan bahawa Jabatan Insolvensi sedang merangka beberapa cadangan pindaan terhadap Akta Insolvensi 1967, Akta 360 bagi menambah baik sistem pentadbiran kebengkrapan. Antara cadangan yang dipertimbangkan ialah penetapan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemiutang bawah Seksyen 42 dan Jadual C Akta 360 untuk mengelakkan isu kelewatan pemfailan yang boleh menyukarkan pelepasan individu bankrupt. Inisiatif ini wajar dilaksanakan terutama dalam kegawatan ekonomi masa kini bagi memastikan hak rakyat Malaysia terpelihara bagi suatu tempoh dengan jaminan tunai yang tidak disekat. Persoalannya, adakah langkah ini satu usaha yang positif dan disambut baik oleh masyarakat umum? Bagi saya, itu langkah yang terbaiklah untuk kerajaan untuk menolong orang yang muflis, yang boleh menghidupkan kehidupan mereka. Bayangkanlah kos sekarang tinggi, barang pun mahal. Segala had-had yang sebelum ni terhad untuk mereka telah dilonggarkan. Paling bagus sekali sebab kebanyakan yang muflis budak-budak muda-muda dan orang Melayu kebanyakan yang muflis. Jadi kalau kerajaan umumkan 50,000 ke bawah tu dirucukkan daripada muflis lagi bagus. Sebab dia dapat nanti bila ada duit boleh beli rumah. Kalau muflis tak dapat beli apa-apa pun. Bagi saya itu ada sesuatu yang baik sebab yalah bagi saya siapa lagi nak bantu rakyat Malaysia kalau bukan kita sendiri kan. Dengan kelonggaran ni semoga dorang pun dapatlah ubah nasib kehidupan dorang yang lebih baiklah. Tak naklah macam jadi tak bekerja apa semua kan. Kalau dah kita dah dilonggarkan, dah dibagi, dah kerajaan dah bagi untuk mengelakkan daripada muflis tu, kira dah bersyukur alhamdulillah lah. Jadi kalau kita buat lagi maknanya kita menempah lah. Itu yang masalah dia. Kita kena bajet kita punya perbelanjaan kita. Kalau kita gaji 2,000, kita nak belanja 5,000 tak boleh lah.